Belah kanan tu boleh chat tau. Kalau nak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati semua panelis dan juga rakan-rakan teman-teman yang mengikuti siaran langsung diskusi isu-isu semasa bersatu. Okay. Saya kira sebelum saya mulakan, semua di kalangan panelis dengar dan jelas terhadap apa yang saya katakan. Ya, saya boleh dengar, insyaAllah. Datuk Marzuki? Ya, saya boleh dengar soal Ustaz Hafiz. Okey. Ada sedikit masalah audio pada Datuk Amiruddin Hamzah. Mungkin admin boleh untuk perbaiki. Baik, sementara kita menunggu Datuk Amiruddin Hamzah untuk kembali bersama kita dalam siaran langsung ini, pada malam ini insya-Allah kita meneruskan perbincangan berkaitan dengan isu-isu semasa Parti Pribumi Bersatu Malaysia ataupun Bersatu pada hari ini 22 Mei 2020 Jumaat, bersamaan pada malam 30 Ramadan 1441 Hijrah. Kita menampilkan 3 watak penting di dalam Parti Bersatu. Bersama dengan saya pada malam ini adalah Yang Berhormat Datuk Seri Utama Mukhris bin Tun Dr. Mahathir, yang juga Timbalan Presiden Bersatu, Ketua Bahagian Jerlun, Ahli Parlimen Jerlun dan juga Adun Jitra. Terima kasih kerana bersama kami pada malam ini, Datuk Seri. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua bersama dengan kita adalah Yang Berhormat Senator Datuk Wira Marzuki Yahya, yang merupakan Setiausaha Agung Bersatu dan Ketua Bahagian Bagan. Dan juga bersama dengan kita Datuk Amiruddin. Boleh dengar ke? Datuk Amir? Belum lagi maksudnya itu. Alright. Baik. Yang bersama juga dengan kita nanti insya-Allah sebentar lagi akan bersiaran langsung adalah Yang Berhormat Datuk Wira Amiruddin bin Hamzah, yang merupakan Ahli Parlimen Kubang Pasu yang juga Adun Anak Bukit dan juga merupakan Ketua Bahagian Kubang Pasu. Hadirin hadirat, teman-teman, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, Parti Bersatu menghadapi sebuah gelojak yang agak besar yang menyebabkan melalui langkah syaratan dan penubuhan Perikatan Kerajaan Pusat Perikatan Nasional sehingga berlakunya pembelahan, suatu yang tidak dapat untuk dinafikan oleh mana-mana pihak sama ada di dalam Parti Bersatu ataupun di luar daripada Parti Bersatu. Maka pada malam ini ketiga-tiga panelis ini akan membuat ulasan dan membuat penjelasan yang lebih terperinci dalam jangka masa sejam dan lebih daripada itu berkenaan isu-isu semasa bersatu. Saya secara tentatifnya kita akan mendengar dahulu daripada Datuk Wira Amiruddin bin Hamzah. Namun adakah beliau sudah tersedia untuk bersiaran langsung? Okey, boleh. Alright. Okey, alhamdulillah. Baik Datuk. Untuk pusingan yang pertama ini adalah pusingan permulaan. Warm up. Kita akan beri dalam jangka masa 5 minit untuk setiap satu daripada panelis kita untuk memberikan gambaran umum, gambaran kasar terhadap keadaan Parti Bersatu pasca langkah syaratan dan penubuhan Kerajaan Perikatan Nasional di peringkat persekutuan dan di peringkat negeri-negeri yang terlibat. Maka saya buka peluang kepada Yang Berhormat Datuk Amiruddin Hamzah untuk memulakan pusingan pertama. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ustaz Abu Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada sahabat saya dua orang lagi, Datuk Seri Utama Mukhris dan juga Datuk Wira Marzuki dan seluruh pendengar sekalian.
Jadi alhamdulillah pada malam ini mungkin masing-masing baru selesai melakukan solat tarawih yang terakhir bagi Ramadan tahun ini, dan malam besok insya-Allah malam raya adalah. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk flashback sedikit tentang apa yang berlaku dan rasa duka cita kita terhadap apa yang berlaku dengan langkah yang telah pun diambil, yang mana sebahagian daripada member parlimen daripada Bersatu telah bersama dengan the so-called Perikatan Nasional yang kita sebelum ini diberitahu bahawa dah ada macam suatu pakatan untuk bersama membentuk kerajaan dengan memorandum persefahaman ataupun perjanjian apa yang akan berlaku dan sebagainya. Tapi akhirnya kita dapat tahu bahawa sebenarnya UMNO terutamanya bersama dalam the so-called Perikatan Nasional ni hanyalah untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan dan kemudiannya menubuhkan kerajaan yang baru ini, dan ianya hanya adalah valid sehingga pembubaran parlimen bagi sesi ini. Lepas tu maknanya nafsi-nafsilah, kamu cara kamu, mereka cara mereka dan sebagainya, dan sudah tentu kita di Bersatu ini yang telah pun membuat keputusan untuk meninggalkan Pakatan Harapan pun tak ada di sana, dan di dalam Perikatan Nasional yang adanya di situ Muafakat Nasional pun kita tak ada apa, we are neither here nor there kan. Jadi sudah tentulah ini akan merugikan parti kita itu sendiri, dan ianya bukan setakat di pusat, malah dia telah melarat pergi kepada negeri-negeri dalam duk kata tu. Ini waktu COVID ini kita concentrate lah untuk nak pastikan bahawa kita dapat menghadapi COVID ni dengan cara bersama, no politicking dan sebagainya. Dalam dia duk kata jangan no politicking itu, dia penjatuh kerajaan PH di Johor, dia penjatuh kerajaan PH di Melaka, dan yang terakhir ni adalah kerajaan PH di Kedah. Jadi saya ingat ini suatu perkara yang yang berlaku dalam bulan Ramadan ini adalah suatu perkara yang perlu kita reflect, dan insya-Allah kita yang masih setia dan kekal berprinsip ini akan terus memastikan bahawa apa yang telah mereka lakukan itu akan dapat kita terbalikkan semula dan kembali kepada status quo yang asal, iaitu bersama dengan PH, dan kita yakin insya-Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ini akan dapat kita capai dalam masa yang terdekat insya-Allah. Round pertama Ustaz Abu Hafiz, terima kasih. Terima kasih Datuk Amiruddin Hamzah, dan insya-Allah doa yang dipanjatkan itu pada malam terakhir Ramadan ini dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dapat mengembalikan semula kerajaan mandat rakyat dalam jangka masa yang terdekat. Baik, saya berpindah kepada Datuk Marzuki yang merupakan orang yang penting dalam operatif Parti Bersatu di peringkat pusat. Mungkin ada satu sudut pandang tambahan ataupun yang mungkin berbeza, namun kritikal untuk diketahui oleh para penonton pada malam ini, berkaitan dengan pergerakan, perjalanan dan juga keadaan situasi Parti Bersatu pasca langkah Sheraton dan tertubuhnya kerajaan Perikatan Nasional, sama ada di peringkat persekutuan ataupun di peringkat negeri. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kedua sahabat saya yang berhormat Datuk Seri Mukris dan juga Datuk Wira Amir, dan juga tak lupa kepada moderator kita pada malam ini, Adinda Abu Hafiz, anak muda, sabah dan tahniah kerana
bersama-sama dengan kita di dalam perjuangan bersatu ini. Pertama sekali saya ingin memanjatkan syukur di bulan Ramadan ini, di mana kita dapat melihat berbagai ujian yang kita alami, bukan sahaja dari segi ujian kita berpuasa, tetapi juga ujian politik, yang mana terlalu banyak perkara-perkara yang berlaku di luar bidang jangkaan kita, terutama di dalam Parti Bersatu Malaysia kita ini. Apa yang saya ingin sentuhkan di sini, bila mana tadi Saudara Abu Hafiz ada menyebut tentang soal langkah Sheraton. Bagi saya sebagai Setiausaha Agung Parti Pribumi Bersatu Malaysia, saya melihat bahawa langkah Sheraton ini adalah satu langkah yang mana langkah menyalahi dari segi prinsip dan juga ikatan yang telah kita buat selama ini bersama-sama dengan Pakatan Harapan. Yang menjadi masalah kita sekarang ini, bila mana terlalu banyak spekulasi yang dikeluarkan bahawa langkah Sheraton ini adalah satu-satunya langkah yang telah dipersetujui oleh terutama yang amat berhormat Tun kita, pengurusi parti pada waktu itu, dan bersama dengan semua barisan kepimpinan Majlis Pimpinan Tertinggi. Saya ingin sentuhkan di sini, sebagai Setiausaha Agung, saya melihat perkara ini adalah satu langkah yang saya rasa kita telah menidakkan keputusan parti. Dan saya sebagai Setiausaha Agung ini adalah orang yang paling dekat dengan pimpinan, pengurusi, presiden, timbalan presiden. Kerana ini adalah menjadi tanggungjawab saya untuk memastikan perjalanan parti kita ini berjalan dengan baik. Tetapi bila berlaku langkah Sheraton ini, saya melihat bahawa ini adalah satu usaha yang bertentangan terutama dengan prinsip saya sendiri. Kerana pada awalnya, 23 hari bulan itu sendirilah, bila mana kita telah mengadakan mesyuarat yang panjang di sebelah paginya, yang mana terang-terang kita telah membuat keputusan bahawa kita menyerah sepenuhnya kepada pengurusi parti untuk membuat keputusan. Dan pengurusi juga telah menegaskan berkali-kali bahawa jangan memaksa saya membuat sesuatu yang melanggar prinsip saya. Maka ini jelas. Tetapi amat malang bahawa perkara ini tidak dihiraukan. Malah bermulalah satu pakatan yang mana dibuat pada malam itu menunjukkan bahawa satu gelombang perubahan dalam landscape politik yang mana kita telah menyokong kepada satu kumpulan iaitu UMNO PAS, yang mana mereka ini adalah pembangkang. Dan sudah pastilah bagi kita melihat bahawa ini satu langkah yang tidak adil. Kerana bagaimana kita dalam Pakatan Harapan yang telah menjadi kerajaan, tiba-tiba kita meninggalkan rakan kita yang di dalam kerajaan dan kita ingin mengangkat orang yang kalah untuk menjadi kerajaan. Ini satu perkara yang saya lihat bahawa melanggar dari segi prinsip parti. Kerana bagi kita melihat perkara ini, sesuatu perkara yang ingin kita lakukan, terutama ini keputusan yang agak besar, maka kita harus mengadakan satu penelitian, satu kajian bahawa kita memerlukan masa. Bukan dengan hanya berjumpa memutuskan untuk mengadakan satu perjumpaan. Bagi saya ini adalah satu perkara yang tidak benar. Sebab itu saya mengambil keputusan berpendirian bahawa langkah ini adalah langkah yang benar-benar menidakkan prinsip parti, keputusan parti yang mana harus kita rasakan bahawa salah dari segi keputusan yang telah kita buat. Maka sebab itu, berkesempatan pada malam ini, kita dapat melihat saya boleh menerangkan sedikit sebanyak kerana kita melihat banyak yang berlaku selepas daripada penubuhan kerajaan PN ini, banyak statement-statement yang dikeluarkan, kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan yang bercanggah. Sebab itu saya selalu tegaskan kepada rakan-rakan bahawa walaupun berapa banyak kenyataan akbar yang kita keluarkan yang boleh mengelirukan ahli, yang boleh membuat mereka ini berfikiran lain dari segi keputusan kita, maka saya selalu menegaskan bahawa
setiap apa kenyataan yang dikeluarkan itu tidak mengikat dengan apa keputusan parti yang telah kita buat. Maka keputusan parti ini jelas. Sebab itu saya tidak dapat menerima apa juga kenyataan yang dikeluarkan oleh setengah-setengah pihak, terutama dalam kelompok ahli majlis pimpinan tertinggi, yang mana mengatakan bahawa langkah ini adalah langkah yang dipersetujui. Kalau langkah yang dipersetujui bermakna hari ini Tun Dr. Mahathir Mohamad akan mengepalai dan akan menjadi Perdana Menteri. Kerana pada asalnya semua parti-parti yang berada di dalam kumpulan di sebelah Perikatan Nasional yang saya maksudkan, walaupun Perikatan Nasional ini bukanlah parti yang sah ataupun yang boleh dikatakan parti yang boleh dikatakan berdaftar, tetapi bagi saya melihat bahawa kalau Tun Dr. Mahathir ingin menjadi Perdana Menteri, dia dah boleh menjadi Perdana Menteri. Kerana semua mereka menyokong beliau. Tetapi saya masih ingat apa yang disarankan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah satu, bahawa saya tidak boleh memimpin pasukan yang kalah dan saya meninggalkan kumpulan saya yang menang. Ini pendirian beliau yang tegas. Maka disebab itulah saya melihat bahawa kecelaruan ini berlaku dan maka berlakulah perpecahan di dalam Bersatu. Satu di antaranya adalah pendirian yang Tun Dr. Mahathir buat dan satu adalah pendirian yang dibuat tanpa restu, tanpa perbincangan, tanpa keputusan yang khusus oleh Majlis Pimpinan Tertinggi, tetapi melanggar segala peraturan dan juga keputusan parti dan ingin meneruskan usaha sama dengan kumpulan di sebelah sana. Sehinggalah tertubuhnya Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi itulah sedikit sebanyak yang ingin saya sampaikan buat permulaan. Mungkin kita akan ada sesi kedua dan kita akan memberi penerangan lagi tentang kedudukan, tarikh-tarikh dan kronologi bagaimana perkara ini boleh berlaku. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk Marzuki Yahya. InsyaAllah pada pusingan kedua, perkara berkaitan dengan kronologi itu akan kita minta Setiausaha Agong untuk memberikan pendetailan, penjelasan tentang butir-butirnya. Baik, kita pergi kepada panelis yang ketiga, Datuk Seri Utama Mukhris bin Tun Dr. Mahathir. Datuk Seri, sebagai seorang yang ketiga tertinggi dalam hierarki Parti Bersatu, sudah pasti Datuk Seri mendapat tekanan dan terkesan, antara yang terkesan paling besar dalam polemik dan juga drama politik ini. Bagaimana pandangan dan gambaran kasar Datuk Seri terhadap keadaan dan kedudukan Parti Bersatu ini dalam 3 bulan kebelakangan ini? Persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Hafiz. Yang pertamanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang sudi menonton diskusi isu-isu semasa Bersatu. Dia sebenarnya berkait dengan Bersatu, tapi nampaknya ramai yang bukan Bersatu pun berminat jugalah untuk menonton, agak-agaknya untuk memberi macam-macam komen, tapi tak apalah, silakan. Saya memanglah antara yang terkesan. Satu Kedah pun sangat terkesan, kerajaan negeri Kedah pun terkesan. Jadi semua kita memang menerima impak daripada berlakunya langkah syarikat. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, apabila diumumkan bahawa kononnya Bersatu ini keluar daripada Pakatan Harapan, tentunya impaknya dirasai di seluruh negara termasuk di peringkat negeri-negeri, khususnya negeri-negeri di mana Bersatu terlibat dalam struktur kerajaan yang ada. Johor, Perak, Kedah pun terlibat sama. Dan masalah bagi saya ialah kerana saya tidak boleh menerimalah keputusan itu, kerana kita lihat bahawa Bersatu yang ditubuhkan untuk melawan kleptokrasi, ya, ditubuhkan semata-mata untuk menjatuhkan kerajaan UMNO Barisan Nasional yang dipimpin oleh Najib Razak itu, tiba-tiba nak bersekongkol dengan mereka balik. Jadi itu yang menyebabkan saya berpegang pada prinsip awal-awal dulu, kita konsisten, ya. Kita tidak bolehlah tiba-tiba tengah-tengah jalan, belum sampai separuh daripada penggal, kita dah
buang prinsip lama kita itu dan kita terima pula pihak yang kita kalahkan dalam PRU14. Kita kena ingat bahawa dari tahun 2015-2016 lagi, mula-mulanya kita terlibat dalam satu gerakan yang diberi nama Deklarasi Rakyat. Deklarasi Rakyat ini bertujuan untuk menerangkan kepada rakyat bahawa di dalam sistem demokrasi yang kita amalkan dalam negara ini, tentunya rakyat mempunyai kuasa, rakyat mempunyai suara untuk diketengahkan, ditonjolkan untuk kita menuntut hak kita. Apabila kita lihat ada kepincangan, ada salah laku yang dilakukan oleh pihak kerajaan itu sendiri, itu memang hak kita. Tetapi di dalam proses pilihan raya ni, dalam proses demokrasi ini, pilihan raya akan tiba paling lewat pun 5 tahun. Jadi sebelum 5 tahun itu berakhir, tentunya rakyat masih ada ruang-ruang tertentu untuk menyuarakan isi hati mereka sekiranya mereka tidak puas hati dengan perjalanan pentadbiran kerajaan, tambah-tambah lagi bila ada penyelewengan. Jadi daripada deklarasi rakyat itu, kemudian berlaku pula Bersih 5, begitu ramai sekali rakyat berhimpun di bandar-bandar raya yang besar, khususnya di Kuala Lumpur ini, untuk menyatakan, meluahkan perasaan untuk menunjukkan bahawa kerajaan yang mengamalkan kleptokrasi adalah sebuah kerajaan yang tidak boleh disokong oleh rakyat. Daripada situlah kita membuat keputusan untuk menubuhkan sebuah parti politik, Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Kita kena ingat, asas penubuhan parti daripada awal lagi adalah bertujuan untuk menegakkan integriti, yang nak menegakkan tadbir urus yang baik di dalam kerajaan, yang nak supaya kita boleh melawan kemungkaran yang kita lihat berlaku di depan mata kita. Malah saya ingat lagi Presiden parti kita sentiasa di dalam ucapan-ucapannya menyebut mengenai hadis Rasulullah SAW, mengenai pentingnya kalau kita lihat depan mata kita ni satu kemungkaran yang berlaku, kita mesti lakukan dengan tangannya, dengan lisannya ataupun dengan hati. Jadi semua ini adalah sebahagian daripada sebab kita mencetus satu gerakan ataupun wadah perjuangan yang baru melalui Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Dan oleh sebab rakan-rakan dalam Pakatan Harapan itu mempunyai prinsip yang sama, maka kita bersepakat untuk kita bergabung, bersatu memasuki Pakatan Harapan, dan kita bergerak sederap sebagai satu pasukan, meyakinkan rakyat, dan akhirnya kita dapat lihat bahawa kita telah lakukan perkara yang begitu luar biasa, memenangi pilihan raya umum ke-14. Jadi itu permulaan parti kita. Jadi di tengah-tengah jalan ni, macam mana kita boleh terima kalau bukan setakat kita berubah daripada pangkal jalan itu, malah kita menyimpang terus, dan benda yang kita tolak itu sekarang ni kita terima. Orang yang kita lawan itu sekarang ni menjadi kawan. Kemudian rakan-rakan seperjuangan kita, rakan-rakan yang berjuang dengan kita sewaktu tengah susah dulu, kemudian yang kita dapat tubuh kerajaan. Orang-orang macam ni pula yang kita nak khianati, tikam belakang kata. Jadi ini satu perkara yang saya tak boleh terima. Maka apabila saya berjumpa dengan rakan-rakan adun-adun PH di Kedah, saya menyatakan hasrat bahawa walaupun ketika itu dikatakan bahawa Bersatu itu sudah tidak sebahagian daripada Pakatan Harapan, tetapi di Kedah saya mohon pertimbangan mereka untuk menerima kami-kami daripada Bersatu itu untuk masih bersama dengan Pakatan Harapan dan kekalkan dengan kerajaan negeri Kedah PH campur Bersatu ketika itu.
Ya, jadi peringkat awalnya semua berjalan cantik, tapi akhirnya kita pun dah tahulah kesudahannya. Apa ni, ada jugalah dari kalangan adu-adun Pakatan Harapan, termasuk juga dari Bersatu yang membuat keputusan untuk melompat ke Perikatan Nasional, maka tumbanglah kerajaan negeri Kedah. Jadi apa ni, itu dah menjadi satu realiti politik di Kedah. Ia manifestasi apa yang berlaku di peringkat nasional, maka kita terima saja, tapi tidak bermakna bahawa kita hentikan dengan perjuangan kita, tidak bermakna kita berputus asa. Kita kena tambahkan nekat kita, iltizam mesti kental, dan insyaAllah kita akan berjuang untuk meyakinkan seramai mungkin rakyat kita, malah kepimpinan negara untuk melihat apa sebabnya kita perlu membuat perubahan semula untuk memulangkan mandat yang telah rakyatkan kepada kita zaman PR14 itu. Kita pertahankan dia, dan kita tidak membenarkan kerajaan pintu belakang ini berterusan, insyaAllah. Okey, Datuk Seri, sebelum daripada kita berganjak kepada pusingan kedua, mungkin saya boleh dapatkan komen Datuk Seri terhadap beberapa pimpinan dalam 3 bulan kebelakangan ini, terutama pimpinan muda Bersatu yang seperti kaduk naik junjung. Ada yang diberikan ruang oleh Datuk Seri untuk bertanding di Kedah dan meminta supaya Ayahanda Tun diambil tindakan, bahkan dilucutkan sebagai pengerusi dan sebagainya. Yalah, ini dalam kita berpolitik ni, saya dah masuk berkecimpung dalam bidang politik ni sejak tahun 2003. Sejurus setelah Ayahanda Tun bersara sebagai Perdana Menteri kali pertama dulu. Sebelum itu dia tak benarkan. Jadi bila dia dah pencen, jadi saya mulalah bertanding dalam Pemuda UMNO dan sebagainya. Jadi dalam sepanjang kerjaya politik saya itu, ramailah kita berkawan, kita jumpa dengan ramai orang seluruh negara dan kita bawa kawan. Dan kawan ni ada yang rapat, ada yang kenal-kenal begitu saja. Tetapi akhirnya kan kita dapati bahawa atas sebab kepentingan, kadang-kadang kawan ni pun boleh jadi lawan. Jadi saya tak boleh nak buat apa-apa mengenai perkara itu kerana kita ni sentiasa bersangka baik. Bila kita berjumpa dengan orang, saya tak maulah sampai ke tahap nak betul-betul kenal seorang itu, barulah kita nak percaya kepada dia, barulah kita nak bawa kawan, barulah kita nak berkongsi pandangan dan sebagainya. Jadi saya tak boleh elak daripada perkara yang sama berlaku. Itu sebabnya ini pun kali kedua. Kalau kita tetap dengan sifat sangka baik ini, jadi saya ingat kita mungkin masih lagi terdedah kepada pengkhianatan seperti mana yang telah berlaku. Tetapi saya ingat itu pendekatan yang lebih baik daripada kita ni selalu bersyak wasangka. Okey. Baik, terima kasih Datuk Seri atas komen itu. Dan kita pergi kepada pusingan yang kedua. Saya mulakan dengan Datuk Amiruddin Hamzah. Semua daripada kita tahu, Datuk Amiruddin dikira sebagai senior jugalah adun di Kedah. Merupakan adun penggal kelima bagi Dewan Undangan Negeri Anak Bukit semenjak tahun 2002 dan mempunyai pengalaman dan sangat mahir dan masak politik dalaman negeri Kedah, termasuk parti lamanya iaitu daripada PAS. Maka kita tahu bahawa Kedah menjadi antara salah satu negeri mahar, iaitu yang bayaran mahar untuk setengah pihak di persekutuan, terutama daripada Bersatu, untuk mendapatkan jatah jawatan termasuk Perdana Menteri. Jadi melihat kepada situasi kerajaan Kedah Pakatan Harapan yang tumbang baru-baru ini, bagaimanakah Datuk boleh memberikan penceritaan kisah pengkhianatan ini sehingga Bersatu kehilangan jawatan Menteri Besar Kedah dan tumbangnya kerajaan Pakatan Harapan Kedah? Bersilakan. Terima kasih Ustaz. Saya terlibat di
Dewan Undangan Negeri Kedah ni sejak tahun 2002. Dan sepanjang ini adalah penggal kelima saya menjadi adun di Anak Bukit. Dan sepanjang ini saya terlibat, ini kali kedua yang mana melibatkan Datuk Seri Utama Mukhris diturunkan daripada jawatan Menteri Besar. Dan kali pertama dulu ialah ketika mana beliau menjadi Menteri Besar di dalam Barisan Nasional yang didukungi oleh UMNO. Dan baru-baru ni apa yang berlaku ialah ketika mana beliau menjadi Menteri Besar mewakili Pakatan Harapan. Kita ataupun saya konsisten dalam kedua-dua kes ini, ya. Apabila seorang Menteri Besar dikatakan telah hilang keyakinan, ya, hilang keyakinan majoriti ahli Dewan Undangan Negeri terhadap beliau untuk menjadi Menteri Besar, maka dia perlu meletakkan jawatan. Saya berpandangan bahawa keyakinan ini tak boleh kita main sembang tepi jalan, buat PC, tunjuk SD dan sebagainya. Tak boleh, tak cukup. Sebab apa? Hilang keyakinan adun kepada beliau, seorang Menteri Besar ini, bukan hilang keyakinan peribadi adun itu. Dia nak kena lihat bahawa adun itu mewakili mandat rakyat daripada kawasan yang dia bawa ketika mana dia masuk bertanding dalam pilihan raya umum, sama ada yang baru lalu ataupun ketika mana Datuk Seri Mukhris menjadi Menteri Besar kali pertama ialah pada tahun 2013, ya. Jadi semua ini sebenarnya haruslah dibawa masuk ke dalam dewan, ya. Saya berkesempatan itu apabila Ketua Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah bertemu dengan setiap adun, saya mohon kepada tuanku setelah ditanya soal sama ada saya hilang keyakinan dan sebagainya kepada Datuk Seri Mukhris dan sebagainya, ada unsur tekanan ke apa dalam apa yang saya nyatakan. Sebab itu saya minta izin untuk daripada tuanku untuk bercakap sedikit dan saya sebut perkara ni. Saya kata ini harus dibawa masuk di dalam dewan dan dibenarkan. Usul undi tidak percaya. Ni gentleman ni. Ni anak jantan. Bukan macam ada setengah kerajaan itu dah masuk tebuk atap, masuk kot belakang dan sebagainya. Bila bawa motion ataupun usul undi tak percaya ni, pasal COVID lah apalah sampai pergi dengar titah ucapan Tuanku Agong peresmian, lepas tu habis tangguh. Sementara tu bolehlah bagi dedak lagi lah, apalah sumbat dedak lah, cari sokongan yang lain, kan. Tapi kita di Kedah kita kata kita masuk dalam dewan, benarkan usul undi tidak percaya dan setiap adun harus bangun berhujah. Kalau dia hilang keyakinan, sebut sebab apa dia hilang keyakinan. Dan kena ingat dia bukan diri dia itu, tetapi dia membawa mandat daripada kawasan yang dia wakili. Dan kalau baru-baru ini maknanya kalau adun Bukit Kayu Hitam, kalau adun daripada Kuah, adun daripada Air Hangat, dia nak kena ingat apa mandat yang dia bawa pada ketika itu. Bukan perasaan diri dia, kan? Tapi mandat yang dia bawa pada ketika itu, iaitu bersama dengan PH. Kalau kita dalam Bersatu, kita bersama dengan PH, membawa perjuangan untuk memastikan bahawa kerajaan yang nak kita nobatkan ini adalah kerajaan yang bersih, kerajaan yang telus, kerajaan yang bukannya kerajaan kleptokrat, dan itu yang menjadi perkara yang kita sebutkan sebelum ini. Tiba-tiba kita bagi tahu bahawa kita hilang keyakinan bukan atas dasar yang sebenarnya yang kita bawa, tapi bersama, bersekongkol seperti yang disebutkan tadi, dengan kalau di Kedah bersama dengan PAS dan juga bersama dengan UMNO yang kita tentang dalam pilihan raya umum yang lepas. Kedua-dua parti itu, ya, kita tentang, dan alhamdulillah kita menang di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Tetapi ada orang membawa keputusan sendiri dan bukan keputusan atau mandat yang telah dibawa.
Jadi sepatutnya dibawa ke Dewan, berbahas dan kemudian mengundi. Baru sepatutnya benda itu dapat kita lihat dengan teliti. Setiap adun itu sama ada dihilang keyakinan atau sebaliknya harus dinyatakan dan kemudian membuat keputusan, kan? Dan tidaknya seperti apa yang berlaku baru-baru ini. Jadi saya rasa bukan sahaja setakat kehilangan kerajaan Pakatan Harapan di pusat dengan cara yang telah disebutkan tadi. Ada orang cuba nak justify, kalau kita dalam Bersatu ni cuba nak justify, oh ini adalah keputusan yang telah dibuat, keputusan kalau majoriti yang buat sokong nak keluar ataupun bersama dengan PN itu adalah keputusan yang mungkin majoriti daripada members of parliament, tetapi sekali-kali ianya tidak dibawa untuk di-endorse dalam MPT seperti yang disebutkan oleh Datuk Wira Mazuki tadi, kan? Jadi ini harus kita lihat dan sebab itulah saya tak boleh terima apa yang berlaku ini. Biarlah kita terus mengekalkan prinsip kita, walaupun kita rasa duka cita kerana hilangnya kerajaan kita di persekutuan, hilangnya kerajaan kita di negeri Kedah, dan kita lihat bahawa saya tak tahulah apa lagi istilah kalau tidak dikatakan pengkhianatan, khususnya daripada adun-adun ataupun member parlimen daripada Bersatu. Ya, kalau kita lihat bila mereka buat keputusan untuk menjatuhkan kerajaan di persekutuan, kemudian benda itu berlarut ke Johor, yang dulunya menteri besarnya adalah daripada Bersatu. Mereka buat keputusan untuk bersama dengan UMNO dan PAS dan sebagainya, MIC, MCA dan sebagainya. Akhirnya menteri besar pun hilang. Yang dulunya Bersatu sekarang dah diambil oleh UMNO. Dan begitulah juga beberapa bilangan daripada Exco dan sebagainya. Begitulah juga yang berlaku di Kedah, di Perak, nyaris-nyaris. Tinggal seorang terkontil-kontil itu je pun. Dan kita pun tak tahu lama mana lagi akan kekal tu. Tambahlah pula orang tak bagi balik raya, duk ajak orang balik raya tu, duk joget apa semua, kan? Jadi saya ingat ini adalah suatu yang harus kita lihat, dan saya menyeru kepada terutamanya ahli-ahli Bersatu di akar umbi, jangan keliru, back to basics, balik semula kepada asas penubuhan parti kita, di mana patut kita berada, siapa kawan kita, siapa musuh politik kita, siapa yang perlu kita bersama, bersekutu dengan mereka, dan siapa yang sepatutnya menjadi kelompok yang akan kita hindarkan untuk tidak bersama dengan mereka. Dan kita kena pastikan bahawa ini back to basics ini tentang perkara-perkara asas penubuhan Bersatu itu sendiri dan sebagainya, supaya ini akan dapat ahli-ahli Bersatu khususnya membuat pertimbangan yang sewajarnya, apatah lagi kita sedang selepas ini apabila selesai COVID dan sebagainya, kita akan mengadakan pemilihan, dan kita tahu bahawa alhamdulillah pengurusi menang tanpa bertanding. Hak presiden nanti ada pertandingan timbalan, ada pertandingan dan sebagainya, untuk kita pastikan parti keramat yang telah diwujudkan ini tidak di-hijack tujuan penubuhannya itu ke suatu arah yang menyimpang terus daripada tujuan asal penubuhannya, dan kita nak pastikan bahawa kita dapat kembalikan perjuangan Bersatu ini ke tangan mereka yang sedar akan tujuan asal penubuhan dan perjuangannya, supaya kita akan dapat terus bersama dengan rakan-rakan kita untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang dihormati di pentas dunia, dan kita akan pastikan bahawa Bersatu akan terus kekal dengan prinsipnya. Sebab itulah kita menggunakan hashtag kekal berprinsip. Jangan kita gadaikan prinsip kita, jangan kita atas sekelumit kuasa
sama ada nak jadi Perdana Menteri ke ataupun apa-apa yang lain, kita gadaikan prinsip kita. Jadi saya ucapkan tahniahlah kepada Datuk Seri Mukhriz dalam ucapan semasa beliau nak mengumumkan peletakan jawatan itu. Beliau sebut biar kita mati berdiri daripada hidup melutut kepada kehendak dan juga apa yang diarahkan oleh orang lain. Terima kasih Ustaz. Okey. Datuk Amiruddin, mungkin saya boleh minta pengesahan sebagai seorang pemimpin akar undi. Pihak pimpinan pimpinan bersatu yang bersama dengan Perikatan Nasional mewajarkan untuk bersama dengan Perikatan Nasional ini atas dua sebab utama. Yang pertama, survival parti untuk PRU 15 dan pemerkasaan parti. Adakah dalam 3 bulan ini parti kita lebih kukuh dan lebih baik bersama dengan Perikatan Nasional? Ustaz, saya ingat yang ni perkara yang berlaku di depan mata kita ni speaks for itself. Survival apa? Kalau benda ada dekat kita, pergi bergabung dengan orang lain sapu habis semua. Itu yang ada lah ni. Apatah lagi yang saya sebutkan di awal tadi, kononnya kita bersama dengan Perikatan Nasional ni, kita akan mengukuhkan, terutama sekali dalam menghadapi pilihan raya 15. Orang dah kata dah, UMNO dah kata dah, kan? Ini hanyalah untuk pakatan kerajaan yang ada lah ni saja. Bubar je parlimen, tak ada benda lah, kan? Tak ada, maknanya nafsi-nafsi lah, kamu, kami. Dan kita tahu bahawa Bersatu, UMNO, PAS adalah parti yang bertanding di tempat yang majoritinya adalah kawasan orang Melayu Islam. Tempat kita adalah sama. So kalau tidak ada persefahaman yang macam ni, maknanya sampai ke pilihan raya, UMNO dan PAS mereka dah ada persefahaman dah. Kamu bertanding sini kan ni apa semua. Kita bersatu, kita tak ada. Kan? Jadi kita di mana? Dengan kawan-kawan kita PH pun kita dah kata bye-bye. Dengan mereka pun lepas masalah bubar parlimen nanti pun tak ada apa. So we are neither here nor there. Kan? Sebenarnya langkah ini mereka harus terima, mau tak mau, langkah yang mereka buat ini adalah langkah suicidal kepada kewujudan dan penerusan kesinambungan parti yang kita sayangi ini. Terima kasih Datuk Amiruddin. Saya berpindah kepada Datuk Marzuki. Baik Datuk, kita mempunyai suasana Parti Bersatu ini suasana yang agak kompleks. Dalam suasana kita ingin mendepani pemilihan parti. Julung-julung kali pertama. Kita ada banyak kekangan, isu daripada keahlian, isu daripada proses pengundian, yang itu semua adalah cabaran bagi parti yang baru. Baik, dalam keadaan yang tersebut sedang berjalan, pada penghujung bulan Februari berlakunya mesyuarat penting. Selepas daripada mesyuarat Pakatan Harapan Majlis Presiden pada 21 hari bulan, pada hari Ahad 23 hari bulan berlaku satu mesyuarat khas untuk menentukan hala tuju Parti Bersatu bersama dengan Pakatan Harapan. Datuk sudah sebutkan tadi, akhirnya Tun diberikan mandat. Namun kemudian berlakunya langkah syaratan pada malamnya. Ada sekali lagi meeting Majlis Pimpinan Tertinggi pada 24 Februari Isnin, rentetan daripada peletakan jawatan Tun sebagai pengerusi dan juga Perdana Menteri. Dan pada 25 hari bulan, pula hari Selasa, pada jam 8.30 malam, meeting sekali lagi, menolak sama sekali surat peletakan jawatan Tun. Jadi kronologinya bersimpang siur. Jadi sebagai orang yang paling tepat untuk menjelaskan keadaan ini, keputusan ini, saya kira bolehlah kepada ruang ini yang secukupnya kepada Datuk Marzuki untuk memberikan penjelasan, termasuk sebelum saya lupa, yang dikatakan sebagai audio yang disunting. Kata Tun sendiri bahawa ianya disunting. Ternyata Tun benci watak ini, benci parti itu, nak keluar pada hari ini. Bagaimanakah statusnya daripada Setiausaha Agung Bersatu yang berada dalam setiap meeting dan setiap mesyuarat itu dan melakukan kita panggil minit mesyuaratnya. Persilakan. Terima kasih Saudara Hafiz.
Ya, kita sudah tahulah kebelakangan ini banyak spekulasi yang dikeluarkan dan juga kenyataan-kenyataan yang telah dikeluarkan oleh individu-individu tertentu yang cuba untuk menggambarkan bahawa ketetapan ataupun keputusan yang kita buat supaya memihak kepada Perikatan Nasional. Ini saya ingin sentuh juga di sini kerana pada mesyuarat kita 23 hari bulan, iaitu pada jam 11 pagi. Ini adalah satu daripada mesyuarat khas yang mana diminta oleh Presiden kepada saya untuk memanggil satu mesyuarat khas untuk membincang tentang soal keputusan yang mana kita dapat daripada rentetan mesyuarat Majlis Presiden pada 21 hari bulan. Jadi sebelum pada mesyuarat bermulanya mesyuarat pada jam 11 pagi, di sebelah paginya jam 9, Tun Dr. Mahathir Mohamad ada buat perjumpaan bersama-sama dengan Presiden yang juga dihadiri oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan juga beberapa rakan lain yang pada waktu itu membincangkan tentang akan hasrat mereka untuk keluar daripada Pakatan Harapan. Tetapi pada perjumpaan di sebelah pagi itu pun Tun telah memberi satu keputusan yang jelas bahawa dia perlu masa dan dia tidak akan bersetuju dengan apa juga cadangan yang diberikan kerana pada 21 hari bulan Pakatan Harapan telah memberi sokongan yang penuh kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menerajui negara dan juga tidak akan lagi ada sebarang asakan ataupun desakan untuk beliau menetapkan tarikh peletakan jawatan. Maka ini jelas. Jadi bila selesai pada perjumpaan itu, maka dilangsungkan dengan mesyuarat pada jam 11 lebih yang berlangsung hampir 2 jam lebih. Dan dalam mesyuarat tersebut sudah pastilah ada kumpulan yang mendesak dengan begitu kuat sekali sehingga ada yang tumbuk meja. Ya, yang mana Tun sebut itu siasat politiknya sendiri yang sanggup tumbuk meja menjelaskan bahawa hari ini kita kena keluar daripada Pakatan Harapan. Dan dalam pada perbahasan itu ada yang menyokong dan ada juga yang ambil langkah berkecuali. Tetapi walaupun desakan ataupun apa juga perkara yang dibahaskan, ini bukan adalah satu keputusan. Maka di penghujung mesyuarat, kita telah sebulat suara membuat keputusan bahawa kita menyerah segala keputusan ini kepada Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk membuat keputusan sama ada perlu atau tidak kita keluar daripada Pakatan Harapan. Jadi sebab itu tadi pada permulaan saya dah sebut, sebab selepas itu berlakulah lagi rentetan di mana ada perjumpaan parti-parti politik yang lain daripada UMNO, PAS di sebelah petang bersama dengan Tun. Dan mesej yang sama juga Tun sampaikan kepada mereka bahawa tak perlulah kita nak adakan apa juga perubahan dan saya akan kekal dengan Pakatan Harapan. Tetapi amat malam apa yang disarankan oleh Yang Berhormat Tun kita tak dihiraukan, maka berlakulah langkah Sheraton pada malam itu yang mana pada akhirnya telah mendesak supaya Tun Dr. Mahathir Mohamad terpaksa melepaskan jawatannya di sebelah paginya 24 hari bulan itu disebabkan kerana partinya sendiri dan juga rakan-rakan yang ada di dalam Pakatan Harapan yang bersekongkol untuk mengadakan satu perjumpaan di Sheraton pada malam itu. Jadi ini telah tunjuk jelas bahawa pelanggaran keputusan parti itu telah dibuat daripada hari pertama itu sendiri. Jadi berbalik kepada 24 hari bulan mesyuarat, mesyuarat ini kita dah tak berbincang tentang soal kedudukan kita di dalam PH. Bila mana Yang Amat Berhormat Tun melepaskan jawatan, maka saya diarahkan oleh Presiden supaya kita memanggil satu mesyuarat khas pada malam tersebut pada 24 hari bulan. Antara agenda dia untuk membincang tentang soal surat peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir sebagai pengerusi parti. Maka malam itu kita mengadakan mesyuarat dengan jelas
Dan dalam mesyuarat ini sebulat suara kita membuat keputusan bahawa kita menolak surat peletakan jawatan Tun, dan kemudian keputusan juga telah membuat pada malam itu untuk Biro Politik yang mana diketuai oleh Presiden, Tan Sri Presiden sendiri, dan bersama dengan Datuk Seri Mukris, saya, Ketua Armada Saudara Syed Saddiq, Ketua Sri Kandi Saudara Dina Harun, Ketua Penerangan Saudara Rali Jidin, untuk berjumpa dengan Tun pada 25 hari bulan. Cuma saya nak berbetul dia sikit, perjumpaan kita itu bukan 8.30 malam, iaitu 8.30 pagi pada 25 hari bulan tersebut. Jadi dalam perjumpaan itu jelas sekali bahawa kita menyampaikan mandat dan hasrat yang diberi oleh Majlis Pimpinan Tertinggi kepada Biro Politik untuk Tun supaya mempertimbangkan untuk tidak melepaskan jawatan beliau sebagai pengerusi. Dan ini kita memaklumkan dengan secara kolektif bersama bahawa Tun, kami amat memerlukan Tun untuk meneruskan perjuangan Parti Bersatu ini. Maka jelas sekali dengan apa yang kita sampaikan, maka Tun dengan jelas telah memberi jawapan, insya-Allah saya akan pertimbangkan. Maka sebab itu, selepas 2 hari daripada tarikh tersebut, Tun sendiri telah menyampaikan hasratnya bahawa beliau menerima tawaran kita dan beliau menarik balik, bersetuju untuk menerima kembali tawaran jawatan pengerusi Parti Pribumi Bersatu. Maka jadi pada 24 hari bulan malam mesyuarat itu, itulah spesifik yang kita bincangkan pada malam itu adalah tidak lain tentang soal peletakan jawatan Tun. Tidak ada lebih daripada itu. Walaupun adalah pembahasan tentang soal UMNO, soal PAS, tetapi itu bukan hasil agenda mesyuarat kita, tetapi itu hanyalah pandangan daripada rakan-rakan di dalam Majlis Pimpinan Tertinggi. Maka sudah pastilah dengan bila kita telah membuat keputusan tersebut, saya juga telah mengeluarkan kenyataan dengan jelas bahawa kita menolak peletakan jawatan Tun. Tetapi pada malam tersebut berlaku sedikit confusing, di mana orang mengatakan bahawa saya telah mengeluarkan kenyataan yang mana kita telah keluar daripada PH. Sini saya ingin jelaskan di sini bahawa pada waktu tersebut, apa yang saya respon kepada reporter pada malam itu adalah hasil daripada keputusan ataupun surat yang telah dikeluarkan oleh Presiden sendiri di sebelah petangnya yang mengatakan bahawa keputusan Majlis Pimpinan Tertinggi sebulat suara untuk keluar daripada Pakatan Harapan. Ini bercanggah sedikit dari segi keputusan ini, kerana saya sebelum tersebut saya dah bercakap dengan Presiden, saya minta tangguh sebentar, beri peluang untuk saya berjumpa dengan Tun untuk berbincang tentang soal keputusan ini. Tetapi amat malang dalam perjalanan saya ke kediaman Tun Dr. Mahathir, saya telah menerima WhatsApp yang mana kenyataan telah dikeluarkan oleh Presiden yang mana keputusan untuk kita keluar daripada PH itu berlaku. Itu bukan keputusan mesyuarat. Tetapi sebagai Sisya Agung, saya akur dengan apa juga keputusan Presiden dan saya mengeluarkan kenyataan berlandaskan apa yang telah dinyatakan oleh kenyataan di sebelah petangnya. Jadi inilah yang berlaku yang membuat banyak orang menjadi confused tentang soal keputusan kita. Sebab itu saya kata tadi bila sebut tentang soal suntingan audio itu, memang jelas sekali bahawa kita juga punya rakaman dan kita semua ada minit. Dan kalau mereka boleh buat macam tu punya suntingan, maka kalau boleh biarlah mereka dedahkanlah yang penuh. Kerana selama saya bersama dengan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi, belum pernah lagi ayat sebegitu yang dikeluarkan spesifik oleh Tun tentang soal tidak suka kepada Anwar, tidak suka kepada DAP atau itu ini. Ini hanya apa yang direcapkan oleh Tun setelah dibincang di dalam mesyuarat. Jadi dia cuba ingin menyampaikan apa yang disampaikan. Ini yang selalu disebutkan oleh Tun, kerana Tun ini dalam cara dia mengendalikan mesyuarat, dia begitu keterbukaannya, memberi ruang seluas-luasnya kepada Majlis Pimpinan Tertinggi untuk menyampaikan apa juga hasrat dan juga pandangan
dan maka itu juga akan diambil sebagai satu daripada hala tuju yang kita bawa, dan ada perkara yang kita bahas secara spesifik dan ada juga perkara yang cuma kita mendengar pandangan dan juga rentetan daripada rakan-rakan kita di dalam Majlis Pimpinan Tertinggi. Maka sebab itu perkara ini saya kena jelaskan juga banyak kekeliruan yang mana tadi pun saya dah sebut, walau statement macam baru ini kita tengok kenyataan dikeluarkan bahawa 27 pimpinan ahli Majlis Tertinggi mengatakan bersetuju untuk keluar daripada PH. Saya nak tanya kepada mereka, kenyataan ini mereka ambil daripada mana? Ini bukan kenyataan dan keputusan mesyuarat. Ini kenyataan media yang dikeluarkan di mana saya sendiri tak ada nama, Datuk Seri Mukris pun tak ada nama, dan kami yang ada dalam mesyuarat ini seolah-olah menidakkan kami dan juga menggunakan majoriti yang ada itu untuk mengeluarkan kenyataan. You tak boleh mengeluarkan kenyataan sebegitu kerana you kena balik kepada basic minit mesyuarat yang telah kita buat. Iaitu keputusan mesyuarat yang kita telah buat. Jadi di sini saya lihat terlalu banyak cerdik pandai di dalam pimpinan tertinggi kita ini pun yang terlalu mengambil kesempatan untuk mengiyakan perkara yang tidak benar kerana mereka melihat bahawa kedudukan mereka di dalam Perikatan Nasional ini adalah lebih selamat kalau nak dibandingkan kita dengan di dalam PH. Ya, ini juga saya ingin tegaskan di sini bahawa kita menang pilihan raya dulu adalah bersama dengan PH. Dan masa kita menjadi kerajaan adalah masa untuk kita membina kembali negara, dan parti juga kita harus membina kembali parti kita. Kita tahu bahawa parti kita ini baru berusia 4 tahun. Parti kita ini mengalami berbagai ujian dan dugaan. Parti kita ini pernah satu masa ketika nak diharamkan kerana mereka takut untuk kita ini participate dalam pilihan raya yang ke-14. Tetapi kita bersyukur pada waktu itu kerana rakan-rakan kita di dalam PH sentiasa memberi platform kepada kita untuk memastikan bahawa semua calon-calon kita dapat bertanding dalam pilihan raya yang lepas. Dan bagaimana kedudukan mereka hari ini, terutama ahli parlimen yang bertanding atas tiket Pakatan Harapan yang mana mendapat mandat rakyat. Tetapi hari ini mereka menidakkan pasukan mereka yang menang kerajaan semata-mata untuk mendapat sokongan daripada Perikatan Nasional yang kononnya akan menjadi sebuah parti yang lebih kuat terutama kepada kelompok orang Melayu. Ini satu perkara yang saya rasa tidak logik sama sekali. Dan dengan alasan konon-kononnya kalau kita bersama dengan DAP, kita tidak akan ke mana perginya. Maka sebab itulah dengan mempengaruhi rakan-rakan kita yang kononnya Perikatan Nasional ini adalah sebuah kuasa Melayu. Saya tak faham macam mana mereka boleh terikut dengan dakwah sebegini dan sanggup meninggalkan pasukan kita ini. Pasukan kita yang mana kita telah bina parti kita ini dengan berbagai ujian. Sudah pastilah tuan-tuan dan perempuan yang mana mendengar ini, bukan mudah untuk kita nak menjadi parti seperti usia 60 tahun. Bukan mudah untuk kita nak jadi seperti parti usia 30 tahun, 40 tahun. Jadi kita harus bermula daripada satu kekuatan semangat jati diri yang kuat. Sebab itu kita lihat bagaimana pengorbanan yang kita lakukan daripada hari pertama kita menubuhkan parti itu sehinggalah kita berjaya dalam pilihan raya. Jadi sebab itu saya rasa ramai di antara rakan-rakan kita yang boleh saya katakanlah lupa diri, lupa akan tentang soal kedudukan mereka yang sebenar. Mereka tak malu ke? Mereka bertanding atas tiket Pakatan Harapan, tetapi hari ini mereka melihat Pakatan Harapan ini adalah musuh mereka. Pakatan Harapan ini, rakan-rakan yang di dalam Pakatan Harapan ini adalah satu daripada ancaman buat mereka. Yang mana mereka melihat bahawa survival politik mereka itu akan mati kalau kita masih bersama. Bagi saya tidak. Orang mengatakan bahawa, wah, lihat keputusan Tanjung Piai. Macam mana orang Melayu menolak Pakatan Harapan. Saya nak ingatkan di sini, saya sebagai Susah Agung, saya boleh jelas bahawa di Tanjung Piai itu sendiri, di mana kekuatan bersatu itu sendiri.
Tidak ada satu kekuatan bersatu di peringkat Parlimen Tanjung Piai. Begitu juga dengan di Semenyih. Dengan 27 pusat daerah mengundi, tetapi kita hanya ada satu pusat daerah mengundi. Bagaimana kita nak menggerakkan jentera? Dan kita lihat pimpinan bahagian lebih utamakan kedudukan mereka sebagai ketua bahagian. Sehingga menidakkan ahli untuk menyertai parti. Sembunyi borang. Tidak bagi borang. Dan ini semua berlaku adalah kerana untuk nak mengekalkan kuasa. Dan hari ini saya melihat, wah hebat. Mengeluarkan kenyataan, menidakkan itu, menuduh. Ini ketua bahagian ini pun dia kena faham bahawa kedudukan kamu juga diangkat oleh ahli. Kedudukan kamu juga ditentukan oleh ahli. Dan hari ini jangan lupa bahawa akar umbi bersatu hari ini lebih fokus kepada pembangunan parti, kekuatan parti daripada jawatan yang mereka kejar. Sebab itu saya membawa kembali bahawa setiap keputusan yang kita buat, langkah yang kita buat, pendirian yang kita buat adalah lain tidak lain iaitu untuk menyelamatkan parti bersatu dan juga hakikatnya hari ini kita secara rasminya belum lagi keluar daripada Pakatan Harapan. Kalau kita rujuk kepada minit mesyuarat yang telah diputuskan oleh Majlis Pimpinan Tertinggi pada 23 dan 24 hari bulan. Terima kasih. Jadi kita boleh rumuskan bahawa secara rasmi Bersatu masih lagi sebahagian daripada Pakatan Harapan kerana tiada sebarang keputusan rasmi daripada MPT. Betul begitu, Datuk Marzuki? Betul, sebab saya sebagai Susah Agung, saya boleh jelaskan di sini tidak ada satu surat rasmi yang dikeluarkan oleh parti kepada Sekretariat Pakatan Harapan menyatakan bahawa Bersatu no longer dalam Pakatan Harapan. Tidak ada. Yang ada hanyalah kenyataan akhbar yang dikeluarkan oleh Presiden pada 24 hari bulan jam 2.05 petang. Okey. Satu lagi juga yang saya ingin mendapatkan penegasan bahawa rakaman audio itu sebab ia menjadi pertanyaan dan juga kegelisahan di kalangan rakan-rakan kita dalam Pakatan Harapan ialah sebuah audio suntingan kerana Datuk sendiri mempunyai rakaman penuhnya. Betul? Ya, betul. Saya ingin tegaskan di sini kalau mereka betul-betul ada katakan yang suntingan itu adalah betul, so mereka pamerkan ataupun mereka siarkan untuk umum kerana kita juga mempunyai simpanan audio yang sama dan kita tahu dan kita juga telah meneliti selepas daripada suntingan itu dikeluar, tidak ada satu pun yang disebut oleh Yang Berhormat Tun tentang soal apa yang disiarkan oleh sosial media sebelum ini. Maka itulah sedikit sebanyak Hafiz, yang mana kekeliruan ini yang banyak saya sebagai Susah Agung yang terpaksa menanggung banyak tekanan tentang soal ketidakbetulan yang dilakukan oleh setengah-setengah pihak supaya mengiyakan perkara-perkara yang tidak betul demi untuk menjamin kedudukan mereka di dalam Perikatan Nasional. Jadi pada hakikatnya hari ini bila mereka wal-walkan untuk mengambil tindakan kepada Tun Dr. Mahathir, mengambil tindakan kepada Datuk Seri Mukris dan Datuk Amiruddin dan juga MP-MP lain kerana bersama dengan Pakatan Harapan, sebenarnya mereka lah yang harus diambil tindakan. Kerana tidak ada keputusan untuk kita ada sebarang rundingan dengan UMNO dan PAS. Dan saya sebagai Susah Agung belum pernah lagi saya duduk semeja dengan Datuk Seri Anwar Musa dengan Datuk Taqiyuddin membincangkan tentang soal penubuhan Perikatan Nasional. Memang tidak pernah terwujud sama sekali. Okey, jadi kita jelas terhadap pendirian dan juga fakta-fakta kes yang melibatkan penyertaan Bersatu kepada Perikatan Nasional. Terima kasih Datuk Marzuki. Saya kembali kepada Datuk Seri Utama Mukhris Mahathir. Datuk Seri sebagai timbalan Presiden dianggap sebagai salah seorang daripada batu penghalang kepada kumpulan yang ingin memuktamadkan penyertaan Bersatu ke dalam Perikatan Nasional. Dan Datuk Seri seringkali memberikan penegasan bahawa kita akan kekal bekerjasama, bersahabat, susah dan senang bersama teman-teman Pakatan Harapan yang telah
berjuang bersama dalam PRU yang ke-14 yang lalu. Jadi kita tahu permainan daripada kalangan kelompok-kelompok yang dianggap sebagai muhajirun ini, sebab kerana perkataan muhajirun ini sangat mulia bagi saya dalam pengajian Islam kan, tidak layak untuk diberikan kepada pengkhianat ini. Jadi mungkin pada malam ini Datuk Seri mungkin boleh berkongsi kepada kita fakta-fakta kes yang baru atau mungkin pendedahan ataupun jangkaan Datuk Seri sendiri ke mana hala tuju segala perancangan yang dilakukan oleh kelompok pro kepada Perikatan Nasional yang mungkin membawa kepada pemecatan, mengambil tindakan disiplin terhadap Datuk Seri, Ayahanda Tun dan pimpinan-pimpinan lain yang ingin kekal terus bersama dengan Pakatan Harapan. Silakan. Ya, daripada awal lagi apabila cerita mengenai Bersatu ini nak bersama dengan UMNO dan PAS dan beberapa parti-parti yang lain untuk menubuhkan Perikatan Nasional. Istilah Perikatan Nasional ini pun datang daripada Tan Sri Presiden sendiri. Dan kita diberitahu bahawa pendekatan ini ataupun tindakan ini akan memberi kekuatan kepada Bersatu. Kalau kita dengar dalam rakaman audio yang telah disebar luas, suara Tan Sri Muhyiddin, di mana dia kata kita akan tubuhkan kerajaan baru Perikatan Nasional di mana Bersatu akan take the lead katanya. Ya, apa ni mungkin maksud beliau take the lead itu hanya dalam jawatan Perdana Menteri saja agaknya. Kerana dalam segala aspek yang lain saya tak nampak di mana Bersatu itu memainkan peranan yang memimpin Perikatan Nasional. Rata-rata kita lihat baik di Peringkat Nasional maupun di peringkat negeri, Bersatu ini seolah-olah taking the back seat. Ya. Kita ini seperti macam hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Kita terpaksa memberi laluan kepada Muafakat Nasional khususnya UMNO. Lihat saja apa yang berlaku di negeri Johor. Sebelum lagi tumbang kerajaan di Persekutuan, Johor yang berubah dahulu. Dan Bersatu terpaksa menyerahkan jawatan Menteri Besar itu kepada UMNO. Jadi kita lihat bahawa dalam Johor yang mempunyai jumlah adun yang agak ramai, 11 orang kesemuanya, tetapi nampaknya macam UMNO begitu berdominasi. Dahlah ada jawatan Menteri Besar, tetapi dalam jawatan-jawatan yang lain dalam kerajaan, GLC pun nampaknya macam dibedak-bedak sesama mereka. Jadi jelas sekali Bersatu tidak lagilah diberi satu peranan yang penting di dalam pentadbiran kerajaan. Sampailah ke peringkat ahli majlisnya, MPKK dah nak dibubarkan, nak ditubuh pula JPKK yang mana tentunya akan ada lantikan pengurusi seterusnya dan sebagainya dari kalangan UMNO. Jadi yang Bersatu ini diketepikan. Jadi saya tak lihat bagaimana pendekatan ataupun tindakan yang telah diambil diputuskan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Presiden sendiri yang betul-betul memberi kekuatan, memberi kelebihan kepada parti yang beliau sendiri pimpin. Ya. Ini yang saya rasa risau. Seperti tadi Yang Berhormat Datuk Wira Amiruddin ada sentuh mengenai apa pula kedudukan Bersatu dalam pilihan raya umum ke-15 nanti. Kerana jelas daripada kenyataan-kenyataan yang telah dibuat oleh beberapa pemimpin UMNO khususnya, Perikatan Nasional ini satu kerjasama politik yang bersifat sementara. Ada yang menyatakan bahawa MOU yang baru-baru ini ditandatangani adalah bertujuan semata-mata untuk mengukuhkan kedudukan Tan Sri Presiden, Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri di dalam Dewan Rakyat. Sekadar itu sahaja. Jadi bukannya satu manifestasi kerjasama politik yang betul-betul erat, yang termaktub dalam bentuk satu perjanjian yang lebih konkret dan bukannya satu perjanjian persefahaman.
ya, yang berpanjangan penguatkuasaannya sampailah melepasi PRU 15. Kenyataan-kenyataan yang telah dibuat oleh beberapa pemimpin UMNO itu sendiri, jelas kita mendengar mereka menyatakan bahawa kerjasama yang ada pada hari ini adalah bersifat sementara sampai saja PRU 15 nanti. Masing-masing pandai-pandailah bawa diri. Yang ada dalam bentuk piagam ialah perjanjian antara UMNO dan PAS melalui Muafakat Nasional dan juga melalui Barisan Nasional UMNO bersama dengan MIC MCA. Jadi ke mana sebenarnya bersatu? Dan Datuk Amir tadi sebut dengan begitu jelas sekali bahawa kita ni bersatu ditubuhkan sebagai sebuah parti peribumi. Kita memang berhasrat awal penubuhan untuk mengganti UMNO sebagai tonggak orang Melayu. Jadi kita memang bertanding 52 kursi dalam PRU 14 yang lepas dalam kawasan-kawasan Melayu Islam, di luar bandar khususnya. Ya, maka kita bertembung secara langsung dengan UMNO, dengan PAS, ya, dan daripada 52 kursi itu kita menang 13. Mungkin boleh dianggap 13 ni satu jumlah yang kecil, tetapi agak not bad lah bagi sebuah parti yang baru berusia 2 tahun. Kita boleh menang 13 kursi itu, saya ingat satu yang membanggakan. It's a good start, orang kata. Ya. Ke depan ini macam mana pula? Saya dapati bahawa walaupun ada satu kerjasama politik kononnya, ya, di antara UMNO PAS bersatu, tetapi masuk PRU 15 nanti kita pula terpaksa bertembung dengan mereka yang kononnya dikenali sebagai rakan kongsi politik ini, ya. Kita terpaksa bertembung dengan PAS, kita terpaksa bertembung dengan UMNO dalam kursi-kursi yang sama. Tentunya kita ni bukan nombor 1, nombor 2, agaknya kita ni dah tertinggal nombor 3. Kalaupun ada rundingan kursi, agaknya kepentingan bersatu ini akan diambil kira lepas UMNO dan PAS dah bedak-bedak sesama mereka. Jadi yang lebih-lebih ni bagilah kepada bersatu. Jadi saya tak nampak macam mana bersatu boleh survive dalam keadaan macam itu. Tambah pula lagi kalau kita tidak bersama dengan Pakatan Harapan. Jadi apa pemikiran pihak-pihak yang cuba untuk mengubah pendirian bersatu ini lebih ke arah Perikatan Nasional kerjasama dengan UMNO dan PAS. Mereka menyatakan bahawa tak usah bimbang, bersatu ini masih lagi boleh survive kerana kita akan mengambil alih kursi-kursi yang ditandingi oleh Parti Keadilan Rakyat, oleh DAP. Jadi kursi yang mana yang dimaksudkan? Tentunya lah dalam bandar. Ya. Kalau di Kedah ni, Sungai Petani, Alostar, jadi kawasan-kawasan macam itulah. Dan bukannya macam yang tempat saya Jerlon, Langkawi, Kebun Pasu, di kawasan-kawasan itu, walaupun ada campuran, tapi majoritinya masih ramai lagi yang orang Melayu. Jadi kalau itu maksudnya, bayangkanlah macam mana sebuah parti Melayu macam kita ini nak memenangi dalam pilihan raya di kawasan-kawasan campuran. Bagaimana kita nak buat? Jadi saya letak perkara itu tepi sekejap. Kemudian kita lihat pula dikatakan bahawa ahli Parlimen Bersatu ketika ini yang telah diisytiharkan di dalam Dewan Rakyat baru-baru ini berjumlah 36 orang. 36. Kita menang hari itu 13 dalam PRU 14 itu. Seorang meninggal dan kita kalah pula di Tanjung Piai, maka tinggal 12. Kemudian campur pula lagi 14 daripada golongan yang saudara Hafiz sebut tadi, muhajirin yang datang ni daripada UMNO masuk pada Bersatu. Kemudian ada pula sekumpulan daripada Datuk Seri Azmin Ali bersama dengan 10 orang. Jadi 10 saya ingat semuanya. Jadi inilah yang menjadikan jumlah itu 36. Jadi kalau kita lihat begitu, saya tertanya-tanya pula bila masanya pula Datuk Seri Azmin dan rakan-rakan yang bekas Parti Keadilan Rakyat ini menyertai Bersatu secara rasmi. Adakah mereka sudah mengisi borang? Adakah permohonan keahlian mereka itu telah diterima secara rasmi oleh Bersatu? Apa nombor keahlian mereka? Semua ini. Ya.
Jadi yang mana yang bukan Melayu itu, adakah mereka diiktiraf sebagai ahli bersekutu? Sebab dalam struktur bersatu kita ini, kita ada ahli biasa yang mestilah pribumi, Bumi Putra. Jadi kalau Bumi Putra Sabah Sarawak itu dibenarkan, tetapi kalau di Semenanjung ini kalau bukan Melayu, maka automatik mereka ini adalah ahli bersekutu. Jadi adakah mereka ini ahli bersekutu? Ataupun mereka ini dianggap sebagai ahli biasa? Jadi macam mana kedudukan mereka sebenarnya? Dan yang saya rasa pelik ini ialah penerimaan mereka sebagai ahli di dalam bersatu itu sendiri. Bayangkan, mereka ini datang daripada PKR. PKR itu sebuah parti campuran. Dia walaupun ramai ahlinya orang Melayu, tetapi ada juga India, China dan kaum-kaum yang lain. Maka dia dianggap sebagai satu parti politik yang multiracial. Jadi ada pemimpin-pemimpin daripada belah sana yang sekarang ini dah kononnya melompat ke Bersatu, dan mereka ini bukan Melayu. Jadi masuk ke dalam Bersatu ini, adakah daripada kedudukan yang agak tinggi dalam PKR dulu, sekarang ini mereka ini berpuas hati menjadi ahli bersekutu dalam Bersatu, ataupun ada cadangan-cadangan baru yang sedang difikirkan oleh si Presiden sendiri dengan rakan-rakan MPT yang lain, dan mungkin yang bukan MPT tapi cuba untuk menguasai parti kita ini. Adakah cadangan satu yang saya dengar untuk menubuhkan satu sayap baru? Sayap ni kita setakat ni ada dua saja, iaitu sayap Armada, sayap Sri Kandi. Tapi yang kami dengar sekarang ni ialah cadangan untuk menubuhkan sayap bukan Melayu pula di dalam Bersatu itu sendiri. Jadi kalau dirasakan bahawa penting sangat dia untuk menerima ahli-ahli parlimen yang bekas PKR ini masuk dalam Bersatu dan letakkan mereka dalam tempat yang konon yang wajar di dalam Bersatu, maka adakah mereka boleh terima duduk di dalam sayap dan bukan di dalam induk? Dan satu lagi cadangan yang kita dengar, ini sangat mengejutkan tuan-tuan dan puan, ahli-ahli Bersatu sekalian, bahawa ada juga gerakan untuk mengubah Bersatu ini menjadi sebuah parti multiracial, tidak lagi sebuah parti pribumi. Jadi adakah ini sesuatu yang boleh diterima oleh kepimpinan parti, baik di peringkat bahagian cawangan dan seluruh keahlian kita? Kerana asas penubuhan parti kita dulu sengaja kita buat supaya ianya sebuah parti untuk orang Melayu, orang pribumi, bertujuan untuk berhadapan dengan UMNO. Tujuan kami, hasrat kami, walaupun di peringkat awal lagi sebagai sebuah parti yang kerdil lah nak bandingkan dengan UMNO yang lama tu, kita bercita-cita untuk mengganti UMNO sebagai tonggak orang Melayu. Jadi dalam sekarang ni, bila dah dengar cita-cita nak mengubah Bersatu ni menjadi sebuah parti multiracial ni, adakah itu sesuatu yang boleh kita terima? Dan kita nampak bahawa logiknya ialah supaya kalaulah Bersatu ni betul menjadi sebuah parti yang multiracial, yang campur, bukan hanya terhad kepada orang Melayu keahliannya, jadi maka bolehlah kononnya Bersatu ni bertanding dalam kawasan-kawasan yang bukan Melayu. Jadi kita pun tak kacau lah, kita tak berebutlah kursi PAS dengan UMNO di kawasan-kawasan Melayu luar bandar. Jadi saya fikir bahawa ini satu perkara yang perlu kita tolak. Kita tidak boleh terima cadangan yang sedang melegal dalam pemikiran mereka ini, dan mereka tidak bolehlah sewenang-wenangnya membuat keputusan di peringkat MPT untuk mengubah kedudukan Bersatu itu menjadi sebuah parti multiracial, kerana perkara sepenting ini perlu diusulkan, diperbahaskan dan akhirnya diundi di dalam satu mesyuarat agung khas. Tidak boleh dibuat keputusan sewenang-wenang seperti mana hari itu hasrat nak keluar daripada PH pun tak pernah dibincangkan sampai ke peringkat EGM, yang saya fikir sepatutnya begitu, kerana
impaknya dirasai oleh semua pihak, termasuklah kepimpinan di peringkat bahagian, cawangan dan sebagainya. Jadi inilah yang kita kena jaga-jaga, sebab kalau tidak itu yang berlaku, satu lagi perkara yang sedang mereka fikirkan, dan kita lihat beberapa kenyataan yang telah dibuat oleh beberapa pemimpin UMNO ialah untuk mengamnokan Bersatu. Mengamnokan Bersatu ni antara lain bermaksud menawarkan jawatan mungkin kepada Tan Sri Presiden di dalam UMNO. Tetapi ada seorang ketua bahagian UMNO menyatakan setakat Tan Sri Presiden cukuplah, yang lain-lain ni satu kalau nak diserapkan di dalam UMNO, janganlah nak belagak nak menuntut kursi untuk bertanding dalam pilihan raya dan sebagainya. You pergi belakang queue, kan. Ramai lagi orang tengah batuk untuk dapat peluang untuk menjadi calon pilihan raya. Jadi kalau Bersatu ni diserap di bawah UMNO, maka go at the back of the line. Jadi ini satu perkara yang kita juga tak boleh terima. Kalau kita ingat video ucapan yang begitu begitu tegas sekali disampaikan oleh Tan Sri Presiden, saya tak silap saya di Johor sendiri, di mana beliau kata no way kita akan balik kepada UMNO. Kita tak akan pertimbangkan perkara itu langsung. Jangan mimpilah yang Bersatu ni akan mengalah kepada UMNO, tapi sekarang apa sudah jadi. Jadi inilah yang merisaukan saya, dan saya harap kita kuatkan semangat kita untuk selamatkan parti yang kita sayangi, insyaAllah. Terima kasih kepada Datuk Seri Mukhris Mahathir, dan saya kira ada jangkaan bacaan yang agak kritikal yang dizahirkan oleh Datuk Seri sebentar tadi, iaitu kemungkinan dibuka sayap bagi bukan Melayu di dalam Parti Bersatu, ataupun yang lebih ekstrim daripada itu, keahlian Parti Bersatu akan dibuka kepada seluruh kaum, bukan daripada asas penubuhannya untuk peribumi, untuk orang Melayu dan juga bumi putra, tetapi dibuka keseluruhannya. Saya fikir perkara itu akan menjadi satu kebimbangan besar di kalangan akar umbi. Apabila kita melihat di dalam EGM kita untuk pindaan perlembagaan, ada satu klaus yang agak sensitif, walaupun tidak mempunyai kesan yang begitu besar, tapi tetap ditolak oleh perwakilan, dan saya lihat sendiri bagian Datuk Seri terpaksa untuk back off pindaan itu. Betul. Okey, kita sampai kepada pusingan terakhir. Kita tidak begitu banyak masa, malam pun sudah larut. Saya mungkin beri dalam 2 hingga 3 minit bagi setiap daripada ahli panel. Saya mulakan dengan Datuk Amiruddin Hamzah, untuk Bersatu mendepani masa hadapan untuk pemilihan di peringkat pusat, untuk PRU ke-15, remedi untuk waktu ini yang terbaik pada pandangan dan pemikiran Datuk Amiruddin. Apa yang perlu untuk dizahirkan oleh akar umbi dan tindakan yang perlu untuk mereka lakukan dalam beberapa bulan ke hadapan ini. Silakan. Terima kasih Ustaz Abu Hafiz. Dalam masa yang singkat ini perlu saya ingat tadi telah dijelaskan bahawa sebenarnya keputusan untuk keluar daripada PH dan bersama dengan the so-called Perikatan Nasional ini adalah bukan keputusan parti. Ya, itu kita kena ingat betul-betul. Ini bukan keputusan parti. Jadi kita harus balik kepada sebenarnya keputusan yang sebenarnya, iaitu untuk terus kekal bersama dengan Pakatan Harapan. Jadi oleh yang demikian, saya harap di kalangan ahli-ahli kita tidak akan ada lagi yang confused di mana kami, adakah untuk mengikut bersama dengan Presiden yang telah membawa parti kita keluar daripada PH dan bersama dengan Perikatan Nasional, ataupun bersama dengan Tun dan rakan-rakan yang lain kekal bersama PH meneruskan mandat yang telah kita dapat daripada rakyat dalam pilihan raya umum yang ke-14 yang lalu. Jadi kalau ini dapat disematkan betul-betul dalam pemikiran dan benak pemikiran ahli-ahli kita, saya yakin mereka tahu
siapa yang akan mereka pilih di dalam pemilihan parti yang dapat membawa parti kita terus kekal bersama dengan apa yang telah dia sebab ianya diwujudkan sebelum ini. Jadi itu adalah amat penting dan seharusnya bila keputusan ini telah kita buat, dan insya-Allah saya yakin adik-adik kita yang sudah matang, yang tidak akan terpengaruh dengan maknanya dedak ataupun ganjaran-ganjaran jawatan yang diberikan ini, melainkan untuk terus kekal berprinsip, kenapa Bersatu ini ditubuhkan. Jadi bila kita dapat kembalikan semula perjuangan parti kita ni ke landasan yang sebenarnya, dan saya yakin insya-Allah kita akan dapat menghadapi pilihan raya umum ke-15 ini dengan lebih baik bersama dengan rakan-rakan kita daripada Pakatan Harapan untuk kita pastikan untuk negara ini akan dapat ditadbir oleh mereka yang punya prinsip, yang mengutamakan kesejahteraan negara dan tidak akan melepaskan negara ini semula kepada kelompok kleptokrat dan juga mereka yang bersekongkol dengan kelompok kleptokrat ini. Jadi ini harapan saya dan saya yakin adik-adik kita dapat membezakan di antara yang benar dan yang batil, di antara yang telah diberikan make up seolah-olah inilah dia yang dikehendaki, tapi sebenarnya itu adalah semua kepalsuan belaka. Kembali semula back to basics kepada kenapa dan tujuan parti kita ditubuhkan. Jadi saya rasa itu harapan saya insya-Allah. Terima kasih Ustaz Hafiz. Terima kasih Datuk Amiruddin Hamzah. Saya ke Datuk Marzuki. Ada dua perkara yang saya ingin dapatkan perhatian Datuk Marzuki. Yang pertama adalah tadi Datuk Seri Mukhris ada menyebutkan tentang isu keahlian tim Datuk Seri Azmin dalam Bersatu. Mungkin boleh dikonfirmkan tentang status keahlian tim yang 10 orang ini masuk, adakah benar-benar telah sah diterima sebagai ahli. Dan yang kedua adalah sekiranya ahli di bawah masih lagi teraba-raba mencari kepastian terhadap kronologinya, apa nasihat dan juga panduan yang ingin Susah Agung berikan kepada mereka yang selalu dimanipulasi oleh kelompok pro kepada Perikatan Nasional di dalam Bersatu? Silakan. Terima kasih. Pertama sekali tentang, saya nak ringkaskan di sini lah kerana kita tidak ada banyak masa. Pertama sekali saya nak sentuh tentang soal yang disebut tadi berkenaan dengan perkara yang mana ketetapan yang dibuat ataupun ada manipulasi oleh pihak-pihak lain. Sebenarnya dalam parti kita ini, kita dah ada pentadbir. Saya selaku Susah Agung, hanya kenyataan yang daripada Susah Agung itu adalah keputusan parti. Tetapi hari ini berlaku kecanggahan di mana Susah Agung keluar kenyataan sebegini, ada majlis tertinggi yang keluar sebegini. Jadi ini yang telah membuat banyak orang menjadi confused. Dan saya nak tegaskan di sini, kalau kita nak kembalikan kepada hala tuju kita yang sebenar, pertama sekali kita kena tahu asas penubuhan parti kita. Yang kedua, apa yang saya sampaikan di sini pada malam ini adalah adalah realiti yang berlaku. Kerana saya tak sedikit pun saya rasa tercabar kerana semua minit mesyuarat ataupun keputusan mesyuarat itu ada di dalam simpanan saya selaku Susah Agung ya pada waktu itu, dan sekarang pun kalau nak dikirakan dengan apa keputusan pengerusi yang ingin mengekalkan saya sebagai Susah Agung. Jadi selepas itu kita tidak pernah ada mesyuarat apa lagi. Jadi yang terakhir pada 24 hari bulan, dan itulah keputusan kita. Dan apa yang saya jelaskan di sini pada malam ini adalah keputusan yang kita telah buat, dan saya harap akar undi dapat membuat penilaian yang baik. Kerana kenapa kita tidak mengikut langkah bersama-sama dengan
Perikatan Nasional ini, kerana kita tahu bahawa kedudukan parti kita sendiri akan hancur dan juga kedudukan kita di dalam PIU 15 sudah tentu tidak akan ada hala tujunya sama sekali. Maka sebab itu saya menyeru kepada semua ahli akademi supaya kembali kepada asas perjuangan kita, yang mana kita tahu dulu kita melawan kleptokrat, kita melawan UMNO, kita melawan perasuah, kita nak jadikan sebuah negara yang bersih, sebuah negara yang dihormati, sebuah negara yang dikenali dunia. Maka kembalilah kepada ini, dan saya yakin bahawa rakan-rakan kita juga di dalam Pakatan Harapan sentiasa berfikiran terbuka untuk kita meneruskan perbincangan, untuk kita meneruskan hala tuju kita dan untuk kita mengembalikan mandat rakyat dalam masa yang terdekat ini. Okey. Terima kasih. Tadi ada satu yang pertama tadi saya tertinggal. Berkenaan status keahlian. Ya. Berkenaan dengan status keahlian Azmin bersama dengan rakan-rakannya, sampai ke hari ini saya tidak menerima sebarang borang penyertaan daripada Azmin. Termasuklah pada waktu pengumuman dibuat itu, saya masih lagi Setiausaha Agung pada waktu itu, dan saya sendiri menanyakan kepada Azmin mana dia borang dan tidak ada respon, sehinggalah ke hari ini yang saya difahamkan tidak ada sebarang permohonan untuk menjadi ahli. Cuma yang ada pengumuman daripada Presiden sendiri mengatakan mereka ini dah masuk ahli. Jadi kita nak tanyalah, kalau mereka dah jadi ahli, dia mestilah kena ada nombor ahli dia. Dia kena pasti tahulah dia duduk di bahagian mana, dia duduk di cawangan mana. So sampai hari ini kita tidak menerima apa juga borang ataupun permohonan daripada Azmin dan rakan-rakannya untuk menyertai Parti Bersatu. Okey. Jadi kita rasa perkara itu sangat jelas berkaitan dengan status Datuk Seri Azmin dan rakan-rakan di dalam Bersatu. Baik, kita akan mengakhiri perbincangan kita ini dengan mungkin respon daripada Datuk Seri Mukhris dalam kita tahu dalam suasana pergelutan kita untuk mengembalikan kerajaan mandat rakyat. Dalam waktu yang sama juga kita menghadapi pemilihan parti dan Datuk Seri akan bertanding bagi jawatan Presiden, dan kita akan sama-sama menyokong dan mendoakan perkara itu akan berpihak kepada Datuk Seri sebagai Panglima Perang untuk pemilihan ini. Ayahanda Tun mengangkat hashtag ataupun tanda pagar Selamatkan Bersatu. Maka apa yang Datuk Seri ingin sampaikan pada malam ini kepada ahli dan penyokong Tun Pengerusi dan penyokong Datuk Seri sendiri yang berada di bawah, yang ingin bergerak sederap bersama bagi menyelamatkan parti keramat kita ini, dan apa yang Datuk Seri ingin sampaikan dan memberikan motivasi kepada mereka? Silakan. Dua perkara saja yang saya nampak. Yang pertamanya ialah bila kita sebut bahawa kita perlu selamatkan Bersatu, maksudnya Bersatu dalam keadaan yang terancam. Sekiranya kita teruskan dengan trajektori yang diletakkan oleh Presiden kita sekarang ini kepada Bersatu, saya tidak nampak bahawa dalam tempoh beberapa bulan ini, jauh lagi dah sampai PRU 15 nanti, Bersatu boleh survive. Jadi bila kita sebut selamatkan Bersatu, bertujuan untuk memastikan bahawa Bersatu ini kekal relevan, masih mempunyai satu tempat di hati rakyat, khususnya orang Melayu. Dan saya sebut dalam artikel saya sebelum ini bahawa pada pandangan saya, dan saya ingat ramai pun berfikiran yang sama, tambah pula lagi bila kita lihat bukti-bukti yang berlaku di banyak negeri termasuk Kedah, bahawa nasib Bersatu ini lebih terjamin bersama dengan Pakatan Harapan dan tidaknya di bawah apa yang dikenali sebagai Perikatan Nasional yang sebenarnya tak rasmi itu. Jadi apa yang kita nak lakukan semata-mata untuk selamatkan Bersatu supaya ianya tidak menjadi mangsa kepada UMNO, supaya ianya tidak ditelan oleh UMNO ataupun terbubar dengan begitu saja kerana kesilapan-kesilapan yang telah dibuat, mungkin secara sengaja atau tidak sengaja oleh kepimpinan parti bermula dengan Tan Sri Muhyiddin dan rakan-rakan mereka. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah masa depan.
apa yang akan menjamin kelangsungan Bersatu ini tentunya ialah keahlian kita. Kalau kita lihat Bersatu ini sebenarnya adalah sebuah parti yang mempunyai keahlian yang muda. Ramai, majoriti besar daripada ahli-ahli kita adalah dari kalangan orang muda. 35 tahun ke bawah. Jadi mereka ini sebenarnya merupakan majoriti di dalam keahlian parti kita. Jadi mereka jugalah yang akan mewarisi kepimpinan parti. Mereka jugalah yang akan mengorak langkah dan akan membentuk dasar-dasar parti yang insyaAllah sekiranya parti menjadi sebahagian daripada kerajaan, maka dasar itu akan menjadi dasar kerajaan pula. Jadi suara mereka sebenarnya perlu kita dengar. Kita perlu memberi kepada mereka peluang untuk bukan setakat bersuara tetapi untuk bersama-sama memikirkan hala tuju yang baru, yang lebih jelas, macam mana kita dah menangani masalah COVID-19, kesan ekonominya, macam mana kita nak pastikan bahawa penjaja kecil, peniaga-peniaga kecil, pemandu teksi dan usahawan-usahawan muda yang baru menceburkan diri dalam bidang perniagaan boleh terbela. Jadi apa bentuk kerajaan yang kita nak, tentunya yang bebas daripada rasuah lah. Tak boleh ada masalah salah guna kuasa, penyelewengan semua ni. Kalau soal integriti pun dipertikaikan, kita tak rasa yakin dengan integriti sebuah kerajaan, maka tidak ada satu perkara pun kita boleh buat. Dalam semua aspek garanti akan gagal. Dalam sektor pendidikan pun boleh songlap duit untuk buat solar dan sebagainya, malah di Kementerian Kesihatan yang bertujuan untuk menangani masalah COVID-19 pun ada dakwaan kehilangan wang. Jadi kalau inilah menjadi masalah harian kita, jadi bila masa kita mempunyai sebuah kerajaan yang memberi tumpuan khusus kepada kepentingan rakyat. Jadi saya harap bahawa orang muda lah yang akan tampil ke hadapan bersama-sama dengan Bersatu untuk kita fikirkan ke mana sebenarnya hala tuju Bersatu ni, kita beri ruang kepada mereka seluas-luasnya dan mereka lah yang akan mengorak langkah baru menentukan hala tuju yang sepatutnya diambil oleh Bersatu dan parti-parti politik yang lain, khususnya di peringkat Pakatan Harapan ini. Jadi itu harapan saya sebenarnya, dan saya mendoakanlah agar apa juga hasrat kita ini, kita melawan kemungkaran, kita menegakkan kebenaran adalah satu yang turut dikongsi oleh seramai mungkin antara rakyat kita, dan kita dapat menyelamatkan parti dan juga menyelamatkan negara kita lah daripada terus terjerumus dengan masalah kleptokrasi bertahap mega seperti mana yang sedang dilaporkan oleh media antarabangsa sekarang ini. Malaysia baru yang telah wujud masa PRU 14 itu nampaknya macam dah balik kepada cara-cara lama kerana berlakunya kerjasama politiknya rapuh dengan UMNO khususnya. Saya nak ambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua mak saya dan batin. Moga-moga ibadah puasa sepanjang sebulan ini semuanya diterima oleh Allah SWT, dan semoga ianya mendorong kita untuk melakukan yang terbaik bagi agama, bangsa dan tanah air kita, insyaAllah. Terima kasih Datuk Seri Utama Mukhris bin Tun Dr. Mahathir, dan terima kasih kepada panelis-panelis semua, Datuk Amiruddin Hamzah, Datuk Marzuki Yahya, di atas kesempatan walaupun agak dah melampaui 11.30 malam, tapi tetap untuk bersemangat memberikan penjelasan dan penerangan berkaitan dengan isu-isu semasa Parti Bersatu. Dan insyaAllah kita ada berbaki lagi beberapa jam sebelum berakhirnya Ramadan. Dalam waktu-waktu yang mustajab doa ini, semoga struggle dan perjuangan kita untuk mendapatkan kembali kerajaan mandat rakyat itu dimudahkan oleh Allah dalam jangka masa terdekat, dan juga Allah Ta'ala memudahkan urusan pemilihan kita
sehingga kita mampu menjadikan pasukan Selamatkan Bersatu ini mendominasi parti Keramat ini, dan dengan keberkatan Ramadan semoga Allah menerima doa kita semua. Dan saya juga ingin mengucapkan kepada semua ahli panel dan teman-teman saudara-saudari yang mengikuti siaran langsung ini dengan ucapan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin bagi tahun 1441 Hijrah, dan semoga Allah Ta'ala menerima semua amal baik kita. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, dan semoga kita dapat berjumpa lagi dan meneruskan perjuangan menyelamatkan Parti Bersatu dan menyelamatkan Malaysia dan membina semula negara tercinta ini. Terima kasih kepada semua. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan daripada saya, Abu Hafiz bin Salihuddin, dan semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.